Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah Atira binti Abdul Aziz dan nama matrik saya ialah AA200389. Ingin membentangkan mengenai konsep asas, ciri-ciri dan operasi transducer dan penderia. Pertama ialah penderia. Seterusnya, konsep asas penderia. Penderia atau sensor merupakan alat yang menukarkan unit satu bentuk tenaga kepada satu bentuk tenaga yang lain. Contohnya, menukarkan tenaga suhu kepada tenaga elektrik. Dan terdapat pelbagai jenis penderia seperti jenis 1 iaitu analog dan digital dan jenis 2 sesentuh dan tak bersentuh. Jenis 1 bagi penderia digital terdapat dua tahap iaitu dihidupkan on atau dimatikan off, kesan atau tidak mengesan objek. Dan contoh aplikasinya ialah pengiraan pengekut ataupun rotary encoder. Bagi penderia analog pula, mengesan keadaan fizikal yang berubah-ubah seperti suhu, memberi bacaan berterusan sama ada berbentuk voltan ataupun arus. Di jenis 2 pula, penderia sentuh. Terdapat hubungan fizikal antara penderia dengan bahan yang diukur atau dikesan, juga dikenali sebagai mechanical sensor. Manakala penderia tak bersentuh, tidak terdapat hubungan fizikal antara penderia, bahan yang diukur atau dikesan dan juga dikesan sebagai proximity sensor. Seterusnya ialah ciri-ciri penderia. Yang pertama, sensitivity. Ditakrifkan sebagai bahan tindak balas yang output dibahagikan dengan perubahan tindak balas input. Penderia yang sensitif menunjukkan turun naik output yang lebih besar akibat daripada turun naik input. Yang kedua ialah linearity. Linearity mewakili hubungan antara variasi input dan variasi output. Setiap perubahan input pada apa sahaja tahap dalam julat akan menghasilkan perubahan output yang sama. Yang ketiga ialah julat. Perbezaan antara output terkecil dan terbesar yang dapat diberikan oleh sensor atau perbezaan antara input terkecil dan terbesar di mana ia dapat beroperasi dengan baik. Yang keempat, masa tindak balas. Waktu yang diperlukan untuk memerhatikan perubahan output sebagai akibat daripada perubahan input, misalnya waktu respon termometer merkuri biasa dan waktu tindak balas termometer digital. Yang kelima, tindak balas frekuensi. Semakin besar tindak balas frekuensi, semakin baik kemampuan sistem untuk bertindak balas terhadap input yang berbeza-beza. Yang keenam, kebolehpercayaan, iaitu nisbah antara frekuensi sistem beroperasi dengan betul dan beberapa kali ianya dicuba. Untuk operasi yang memuaskan secara berterusan, sensor yang boleh dipercayai dan tahan lama sambil mempertimbangkan kos dan juga keperluan lain perlulah dipilih. Yang ketujuh ialah ketepatan. Untuk menunjukkan betapa dekatnya output sensor dengan nilai yang diinginkan. Untuk input yang diberikan, nilai output yang diinginkan tentulah berkaitan dengan seberapa dekat nilai output antara satu sama lain. Seterusnya ialah operasi penderia. Penderia bertindak balas terhadap perubahan keadaan fizikal dengan mengubah sifat elektriknya. Kebanyakan penderia bergantung pada sistem elektronik untuk menangkap, menganalisis dan menyampaikan maklumat mengenai persekitaran. Ia bergantung pada prinsip yang sama dengan litar elektrik untuk berfungsi, menyebabkan kemampuan untuk mengawal aliran tenaga elektrik sangat penting. Penderia mengubah rangsangan seperti haba, cahaya, suara dan gaya gerakan menjadi isyarat elektrik. Kebanyakan penderia bertindak sebagai suis mengawal aliran cas elektrik melalui litar. Suis adalah sebahagian penting dalam elektronik kerana mengubah keadaan litar. Komponen penderia seperti litar bersepadu, transistor dan diode semuanya mengandungi bahan semikonduktor dan dimasukkan ke dalam litar penderia sehingga berfungsi sebagai suis. Sebagai contoh, transistor berfungsi dengan menggunakan arus elektrik kecil di satu bahagian litar untuk menghidupkan arus elektrik
yang besar di bahagian litar yang lain. Seterusnya ialah transducer. Konsep asas transducer. Transducer ialah peranti yang menukarkan satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain. Dan juga takrifan dari segi elektrikal pula ialah peranti yang menukarkan kuantiti bukan elektrik kepada elektrik. Ciri transducer yang pertama ialah julat dinamik, iaitu nisbah antara isyarat amplitud terbesar dan isyarat amplitud terkecil yang dapat diterjemahkan dengan berkesan oleh transducer. Transducer dengan julat dinamik yang lebih besar adalah lebih sensitif dan tepat. Yang kedua ialah keboleh-ulangan. Keupayaan transducer untuk menghasilkan output yang sama apabila dirangsang oleh input yang sama. Yang ketiga ialah kebisingan. Transducer menambahkan sedikit bunyi rawak pada output mereka. Dalam transducer elektrik, bunyi ini terhasil kerana pergerakan cas terminal dalam litar. Ia menyebabkan isyarat kecil lebih banyak daripada isyarat besar. Yang keempat ialah hysteresis, sifat di mana output transducer tidak hanya bergantung pada input semasa tetapi input pada masa yang lalu. Seterusnya ialah operasi transducer. Transducer menerima urutan denyutan elektrik voltan tinggi yang disebut menghantar denyutan daripada echo sounder. Sama seperti pembesar suara di rumah, transducer ketika itu menukar denyutan pemancar menjadi bunyi. Bunyi bergerak melalui air sebagai gelombang akan menyerang objek seperti rumpai laut, batu, ikan atau bahagian dasar laut dan menyebabkan gelombang melantun kembali. Apabila gelombang suara melantun, transducer akan bertindak sebagai mikrofon. Ia menerima gelombang bunyi di antara masa setiap penghantaran nadi dan menukarnya semula menjadi tenaga elektrik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.